A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat walafiat dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosa kita. Wa ala man nawa aslafuna salih wa ala man nawa sahibul kitab al-adhkar lil imam an-nawawi rahimallahu taala wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan sambung pengajian kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi rahimallahu taala, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang tentang biografi Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Sampailah kita kepada buku surat 12 yang memperjelaskan tentang kedengarannya Imam Nawawi. Bahawasanya diperjelaskan dia pernah mendengar daripada guru-gurunya, iaitu membaca beramai-ramai di hadapan gurunya semua kitab hadis yang 6. Semua kitab hadis yang 6. Maksud kitab hadis yang 6 berarti kitab Ashabus Sunan para jemaah sekalian, ya. Kitab Ashabus Sunan. Diperjelaskan kitab Ashabus Sunan itu adalah apa? Sahih Bukhari, kitab hadisnya Imam Bukhari radhiyallahu an, dan juga kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abi Daud, kitab Sunan Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan kemudian kitab Al-Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, Sunan Imam Ad-Darimi, Musnad Abi Ya'la, Sahih Abi Awanah, Sunan Imam Daruqutni, Sunan Imam Baihaqi, juga kitab Ma'alimut Tanzil fit Tafsir, susunan Imam Al-Baghawi, ya, kitab Amalul Yaum wal Lailah karangan Ibnu Sunni, dan juga kitab Risalah Kusyairiyah, dan juga kitab Al-Ansab karangan Imam Az-Zubair bin Bakkar, dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Masya Allah para jemaah yang dirahmati Allah. Kitab-kitab yang kita dengar tadi, nama-nama kitab yang kita dengar tadi, ini kitab-kitab yang Allahu Akbar la ilaha illallah. Kenapa para jemaah sekalian saya mengatakan Allahu Akbar la ilaha illallah? Ya, kita ni tak jumpa kitab-kitab seperti ini. Maksud tak jumpa tu apa? Walaupun ada zaman sekarang, tapi kalau kita nak baca kitab ini pun para jemaah sekalian, nak cari seorang guru yang boleh membimbing kita pun susah zaman sekarang ni para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Sangat-sangat susah. Ini kitab orang-orang besar, masya-Allah la ilaha illallah. Dan juga kitab apa? Kitab ini kitab Allahu Akbar, ya. Saya rasa beginilah para jemaah sekalian, saya tak terkata, ya. Tak boleh saya nak bayangkan, nak jelaskan macam mana kehebatannya, ya. Kitab-kitab yang disebut tadi ini. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar la ilaha illallah. Kitab hadis Imam Bukhari saja para jemaah yang dirahmati Allah, zaman sekarang ni sudah jarang sekali orang membaca. Kitab Muwatta yang disusun oleh Imam Malik radhiyallahu an warda'an, ya, pun jarang orang baca, ya. Cuma
saya selalu mengikuti pengajian waktu subuh, ya. Waktu subuh, waktu Hadramaut para jemaah sekalian, ya. Waktu Hadramaut ni sama dengan waktu Saudi, iaitu 5 jam ke belakang, kita lagi ke depan. Kenapa saya jelaskan demikian? Sebab tiap-tiap pagi subuh waktu Hadramaut, habis dari solat subuh, guru kami Al-Habib Umar bin Hafidh akan baca kitab Muwatta'nya Imam Malik. Subhanallah. Jadi saya selalu ikut para jemaah yang dirahmati Allah. Dan di samping itu juga sifat-sifat Imam Nawawi dan kelakuan-kelakuan Imam Nawawi. Diperjelaskan Imam Nawawi adalah sangat tinggi ilmunya, amalnya, waraknya, zuhudnya, sabarnya menghadapi hidup yang kasar, tekun dalam berbuat segala macam ketaatan, tidak pernah kosong waktunya dari amal ketaatan, makan minumnya daripada tabung amal jariah madrasah rawahiyah, dan daripada apa yang dikirimkan kedua ibu bapanya dari kampungnya. Dalam pada itu ia terkadang-kadang dapat bersedekah daripadanya. Subhanallah, la ilaha illallah. Sungguh warak dan sungguh zuhud, Allahu Akbar, ya. Tinggi ilmunya kita dah tak payah jelaskan lagi lah para jemaah sekalian. Kenapa saya jelaskan kita tak payah jelaskan lagi? Sebab kita tak jumpa orang seperti Imam Nawawi zaman sekarang ni. Tak jumpa para jemaah sekalian. Nak jumpa pun susah kita nak jumpa para jemaah sekalian, ya. Amal ibadahnya pun Allahu Akbar, la ilaha illallah. Seperti tadi saya jelaskan, zaman sekarang kita nak cari ada orang yang mengajar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, ya, kitab hadisnya Imam Tirmizi, itu pun kita tak jumpa para jemaah sekalian. Tak jumpa para jemaah sekalian. Ya, warak tu bagaimana para jemaah sekalian? Yang kita mengetahui sifat warak, sifat zuhud. Warak ni dia takut pada Allah Ta'ala, dia taat, sungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai dijelaskan orang yang warak ni para jemaah sekalian, mereka kalau tidur pun tidurnya mereka tu ibadah para jemaah sekalian. Subhanallah. Sebab apa? Sebelum mereka tidur, mereka akan mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi SAW, iaitu bagaimana cara Nabi tidur. Sebab itu sebelum tidur mereka dan dalam tidur mereka pun, dan waktu mereka bangun dari tidur pun, itu semua ibadah para jemaah yang dirahmati Allah. Zuhud, Masya Allah. Kalau kita bilang zuhud para jemaah sekalian, Allahu Akbar, ya. Kalau kita bilang zuhud para jemaah sekalian, apa arti zuhud? Arti zuhud adalah apa? Benci. Berarti bagaimana? Imam Nawawi tak perlukan dunia ni. Dia tak mahu dunia. Para alim ulama, mereka tak mahu dunia. Ulama yang hakiki, ulama yang benar-benar, mereka tak perlukan dunia para jemaah sekalian. Akan tetapi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dunia cari mereka. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dunia cari mereka. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Sabar dari segala menghadapi hidup yang kasar. Ya, hidup yang kasar pada zaman tersebut susah hidup Imam Nawawi rahimallahu taala. Susah orang mencari ilmu, susah orang menyebarkan ilmu, tapi sabar Imam Nawawi. Maka begitu kita. Kita sekarang ni para jemaah sekalian, dalam keadaan susah tidak? Dalam keadaan susah kita. Kenapa? Kita nak keluar dari rumah pun takut. Alamak, ni kalau aku kena kalau aku kena virus COVID ni macam mana ni? Tengok para jemaah sekalian, ya. Kita nak pergi masjid pun, nak pergi masjid pun susah, ya. Nak masuk masjid pun susah. Nak ibadah di dalam masjid pun, semua masjid sekarang habis sembahyang disuruh kita keluar cepat-cepat. Dulu kita boleh datang awal sikit, lepas tu kita buat apa? Kita boleh iktikaf dekat masjid, kita boleh sembahyang tahiyatul masjid, ya.
dah habis sembahyang, kita boleh sembahyang ba'diyah, kita boleh duduk wirid, boleh apa, ibadah, boleh mengaji Quran. Sekarang habis sembahyang disuruh cepat-cepat keluar. Tengok para jemaah sekalian, la ilaha illallah, kita dalam keadaan susah. Sebab itu, sesiapa yang mengikut pengajian tafsir saya semalam, saya jelaskan apa? Kalau kita rajin pergi masjid, sekarang ni kita tak boleh pergi masjid, jadikan rumah kita seperti masjid. Kalau kita rajin mengikuti majlis-majlis taklim, pengajian-pengajian yang ada dekat masjid, tak kiralah dia kuliah duha ke, kuliah subuh ke, apa lagi, kuliah zuhur ke, apa lagi, kuliah maghrib ke, kuliah isyak ke, di rumah kita jadikan kuliah. Jadikan kuliah bagaimana? Jadikan kuliah, ya, kalau dia sendiri seorang ustaz, dia sendiri seorang ustazah, kalau dia boleh mengajar orang dekat masjid, maka dia boleh mengajar juga dekat dalam rumahnya, duduk dengan keluarganya semua. Kalaulah dia dan juga zaman sekarang alat canggih para jemaah sekalian, gunakan kecanggihan alat ini, sebarkan ilmu dan sabar para jemaah yang dirahmati Allah. Negara lain menghadapi keadaan COVID sampai lockdown. Kesian negeri jiran kita, Malaysia. Kita tak boleh buat apa-apa, kita hanya boleh berdoa saja. Tengok tadi PM kita dah keluarkan announcement para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita tak lockdown macam Malaysia. Kalau kita lockdown macam Malaysia, tengok, hakadha para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Waktu Imam Nawawi tak pernah kosong katanya. Tak pernah kosong tu apa? Ya, selalu waktunya tu diisi dengan amal ibadah. Baik amal ibadah secara sendirian ataupun amal ibadah secara berjemaah. Makan minumnya pun daripada tabung jariah, ya, daripada tabung jariah Madrasah Rawahiyah. Berarti apa? Makan minumnya pun dia jaga. Ini makan minum pun kita kena jaga para jemaah sekalian. Zaman sekarang orang kadang-kadang tak jaga makan minum. Orang buat sesuka hati dengan makan minum ni. Tak boleh para jemaah sekalian. Apa benda yang kita makan, apa benda yang kita minum, ini akan membekas kepada diri kita. Ini akan membekas kepada diri kita para jemaah sekalian. Ulama-ulama dulu para jemaah sekalian, ya, ulama-ulama dulu, mereka kalau bukan makan minum air saja. Minum air saja para jemaah sekalian. Mereka tidak pernah meninggalkan sunnah Nabi SAW. Sampai-sampai kalau di negeri Hadramaut sana para jemaah sekalian, ya, minum air teh ataupun minum air kopi, itu ada doa khusus dibaca supaya teh ataupun kopinya tu berkat. Ya. Zaman sekarang sudah orang tak amalkan seperti ini para jemaah sekalian. Ada saya tulisan-tulisan para alim ulama yang kalau dia minum teh, kalau dia minum teh ataupun kopi, ini doa yang dia baca. Ada tulisan-tulisan tersebut. Ya, sampai-sampai sebahagian besar para alim ulama, khususnya di Hadramaut, setiap kali kalau ada majlis, pasti majlis itu nanti akan dihidangkan kopi. Dan dihidangkan dihidangkan bukhur. Bukhur tu para jemaah sekalian? Adalah tempat bakar setanggi ataupun kayu gaharu yang wangi-wangi. Sampai-sampai bila penutup majlis, mereka bukan hanya membaca doa untuk penutup majlis, untuk hajat-hajat orang, tapi mereka membaca doa Al-Fatihah li ashabil qahwa, Al-Fatihah li ashabil qahwa wal bukhur katanya. Mari sama-sama kita baca Fatihah untuk orang-orang yang ahli orang-orang yang menyediakan kopi dan menyediakan bukhur. Bukhur tu wangi-wangian. Sebab itu kadang-kadang para jemaah nampak, ya, kadang-kadang nanti bila saya mengajar, tahu-tahu nanti ada macam keluar asap dekat tepi saya. Sebab apa? Dekat tepi saya ni ada tempat bukhur para jemaah sekalian. Saya dah taruh arang, ya, stangginya kadang-kadang saya pakai kayu gaharu, kadang-kadang saya pakai stanggi, ya. Untuk apa? Saya wangikan para jemaah sekalian. Ya.
saya wangikan, ya. Wangi-wangian seperti ini pun apa? Sunnah. Ulama-ulama suka pakai wangi-wangian para jemaah sekalian. Ada orang pula bilang apa? Ustaz, tak boleh tau bakar-bakar ni. Kenapa? Nanti keluar asap, jin datang para jemaah. La ilaha illallah. Ya, saya cerita sikit dengan para jemaah sekalian, ya. Dulu saya ada perniagaan. Saya ada dulu berniaga para jemaah. Saya berniaga apa? Saya jual minyak wangi, ya, yang saya dapat daripada family saya yang ada di kota Mekah, ya, dan juga saya jual stanggi, ya, dan juga saya jual kayu gaharu, ya, sampai sekarang masih ada dekat rumah saya. Lepas tu saya cuba sedikit sebab saya tengok mungkin ini kita boleh buat perniagaan, jadi saya buat perniagaan apa? Saya jual apa? Saya jual apa? Baju abaya yang saya ambil daripada Dubai. Ya, dulu saya jual para jemaah sekalian. Jadi nanti kalau dekat Singapore Expo ada buka pameran, nanti mesti saya ambil booth. Ya, kita berniaga para jemaah. Jadi saya ada lagi dengan saya dengan isteri saya dan dengan sahabat saya, ya, Haji Basri nama dia, ya. Dengan isterinya kita 4 orang berjualan sama-sama para jemaah sekalian, ya. Jadi pernah pada hari Ahad pagi kalau tidak silap, ya, diundang ada booth Madrasah Al-Junaid kalau tidak silap saya, ya. Ada booth Madrasah Al-Junaid, ya. Jadi untuk menambahkan dana tabung Madrasah Al-Junaid. Jadi hari Ahad pagi kalau tidak silap saya, pelajar-pelajar Madrasah Al-Junaid baca maulid. Jadi bila saya dengar baca maulid, saya pun ambil bukhur ni, saya taruh dekat atas stage. Kita jual minyak wangi, kita bagilah sedikit-sedikit, ya. Niatkan sedekah para jemaah sekalian. Mudah-mudahan perniagaan kita tu berkat. Tahu-tahu bila dah habis maulud, ada orang datang kat kedai saya. Ada orang datang dekat booth saya para jemaah sekalian, ya. Ada orang datang dekat booth saya. Orang tu bilang apa? Ustaz, tadi Ustaz ada bakar wangi-wangi kan, asap-asap kan para jemaah sekalian kan? Ya. Kenapa? Tak boleh tahu Ustaz. Terus saya tanya, kenapa tak boleh bakar? Dia bilang, ini tak boleh tahu Ustaz. Salah dari segi undang-undang, salah dari agama Islam. Saya pun tak nak banyak cakap para jemaah sekalian. Bila dia bilang tak boleh bakar, saya ambil buhur tu, saya taruh lagi. Makin besar lagi asap tu keluar. Ya, makin besar lagi asap tu keluar. Ya, makin besar lagi asap tu keluar para jemaah sekalian. Jadi orang tu bilang, Ustaz, saya bilang tak boleh ni Ustaz masih bakar lagi. Tak boleh tahu. Ini kira Ustaz dah buat satu benda syirik, panggil jin. Saya pun cakap dengan dia, saya bakar ni, ya, makin besar asap dia sebab ada jin ni. Mana saja dia? Awaklah jin dia. Saya cakap gini, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah problem ni para jemaah sekalian, ya. Seharusnya kita ni kena teliti betul-betul. Kalaulah salah kita bakar stanggi, bakar kayu gaharu ni salah mengeluarkan bau wangi-wangian. Sekarang ni dekat Mekah, dekat Madinah, bakar stanggi, bakar semua ni, untuk wangi-wangian di Masjid Nabawi para jemaah sekalian, ya. Kali terakhir saya ke Masjid Nabawi pada tahun 2019 para jemaah sekalian, ya, bulan November. Setiap 5 waktu, bila nak masuk waktu, ada orang keliling dengan tempat bara. Dia pusing satu kawasan Raudhah, dia bakar. Masya Allah, wangi para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hakadha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hakadha. Dan diperjelaskan apa para jemaah sekalian? Dia banyak bangun malam untuk beribadah dan mengarang buku. Ini Imam Nawawi rahimallahu ta'ala jelas, dia banyak sekali bangun malam untuk beribadah dan mengarang buku. Allahu Akbar, subhanallah. Selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, katanya. Selalu melakukan amar ma'ruf. Amar ma'ruf tu apa? Perintah Allah, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan selalu nahi mungkar, mencegah apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tu dia.
dan dia menemui orang-orang yang berpangkat seperti raja-raja dan menemui juga orang-orang biasa dari rakyat jelata. Tengok berarti apa? Dia jumpa dengan orang ni apa? Walaupun orang tu berpangkat ataupun orang tak berpangkat, semua dia jumpa tu apa? Ya, mungkin orang yang berpangkat perlukan pendapat dia, ataupun dia sendiri memberikan nasihat kepada orang yang berpangkat. Dan begitu juga dengan rakyat jelata. Mungkin ada masyarakat datang ketemu dia, perlukan bantuan dia dan sebagainya. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Berbahas dan berdebat dengan para ulama, dengan orang-orang lain selalu bersifat tenang dan tenteram. Dia mengikuti para salaf dari ahli sunnah wal jamaah. Dia sering membaca Al-Quran dan banyak berzikir, membelakangi urusan dunia dan mengajar urusan akhirat. Tengok para jemaah sekalian. Maksud debat di sini para jemaah sekalian perlu untuk kita faham, bukan debat zaman sekarang. Debat zaman sekarang dia bergaduh. Sampai dia bilang apa? Sampai keluar kata-kata kesat, engkau bodoh lah, tak tahu. Tapi ulama punya debat ni lain. Cara ulama punya debat ni dia ada adab dan sopan santun. Sebab itu di dalam Al-Quran diperjelas, wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita berdebat ni kita nak mesti ada kalah, ada menang. Tak, kalaupun dia membahas suatu hukum, bukanlah mesti pendapat dia digunakan. Tak, membahas suatu hukum supaya apa? Supaya apa? Ambil pendapat dia, maka barulah dibentuk satu keputusan, yang mana keputusan tersebut dibahas sesuai dengan keadaan pada seketika itu. Hakadha, begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Begitulah dia. Ya. Pun kita kena faham para jemaah sekalian. Ini pun ya, bila kita sebut tentang debat dan sebagainya ya. Ini ginilah. Saya bukannya nak mengatakan yang saya ni pandai, tidak ya, saya ni alim, tidak para jemaah sekalian, tidak ya. Saya ni sikit-sikit lah, kita boleh lah faham sikit-sikit lah, banyak-banyak saya tak pandai lah para jemaah sekalian ya. Apabila kita menuntut ilmu, bila kita belajar, perlu kita belajar dengan sungguh-sungguh. Apatah lagi anak-anak muda yang meneruskan pengajian mereka, baik itu pengajian yang berunsur duniawi, seperti mungkin dia pergi universiti mana ke, ataupun dia menuntut pengajian belajar di luar negeri tapi belajar ilmu agama. Mungkin dia pergi Universiti Al-Azhar ke, dia pergi Hadramaut ke, dia pergi Morocco ke ya, dan sebagainya. Nah, yang perlu untuk kita faham di sini adalah apa? Bila kita pergi menuntut ilmu, perlu kita ambil ilmunya dan tiru akhlak para alim ulama dan guru-guru kita. Jangan kita ambil adatnya. Mungkin boleh sikit-sikit kita nak ambil adatnya, tapi mana adat yang sesuai untuk negara kita, okey. Tapi kalau adat tu tak sesuai dengan negara kita, tak boleh para jemaah sekalian. Contoh ni ya, sewaktu saya belajar di Hadramaut dulu, ini adat orang sana para jemaah sekalian ya. Kalau jalan hari raya ya, nanti kita kalau jalan hari raya, kita pergi rumah seorang ulama ya, nanti ulama-ulama lain pun datang, jadi kita duduk diam je para jemaah sekalian. Sebab apa? Nanti ulama ni baca doa, orang ni baca doa, sampai akhir nanti orangnya apa? Orang yang tuan yang punya rumah ni ya, dia yang baca doa. Tapi waktu mereka baca doa, mereka keluarkan minuman apa para jemaah sekalian? Awak tahu tak, kalau kuih Melayu yang nama kuih lompang ke, kuih kasui ke, kan kecil je para jemaah sekalian kan, dia kan mangkuk dia kan kecil kan. Itu mangkuk macam tu dia tuang kopi Halia, bukan macam gelas saya ni. Ini gelas para jemaah sekalian, bukan mangkuk kecil. Satu orang satu mangkuk kecil. Ini jalan hari raya tau. Minum dah habis dah. Bila tuan rumah dah baca doa, okey dah habis dah, balik dah. Jadi bila saya balik ke Singapura,
waktu tu Allah yarhamha, umi saya masih ada, mak saya masih ada. Umi saya tanya, Hasan, kalau dekat Hadramaut macam mana Hasan pergi jalan raya, rumah Habib-Habib tu, makan best-best tak? Dia bilang, Mi, kat sana tak ada, Mi, jalan raya tak ada makan best-best, Mi. Habis ada apa? Kita minum kopi gelas kecil je. Macam mana gelas kecil dia? Nanti kejap Umi, ada tak acuan kuih lompang ke kuih kaswi? Ada dekat almari tu. Kenapa? Asal nak makan ke kuih ke? Umi buatkan. Tak, tidak. Saya pun ambil lah mangkuk tu, saya tunjukkan. Ini mangkuk kecil macam ni, Mi. Apa dia? Dia tuang kopi alia, satu orang satu je minum. Jalan raya pun macam gitu kat sana. Sebab jalan raya orang sana tak pentingkan makan macam sini. Orang sana nak doanya para alim ulama. Macam tu adalah. Ya. Kenapa? Mi, Hasan rasa kan? Hasan pun nak buat macam gitulah, Mi. Nanti kalau first day kita biasa tak ada rumah kan, kita pergi rumah orang-orang tua kan. Second day nanti kan ramai orang datang kan. Hasan nak buat satu mangkuk kecil. Umi saya bilang apa? Gila engkau, katanya. Kau jangan merepek. Ini Singapura. Ya, orang nak makan ketupat, rendang semua. Dia bilang, nanti orang bilang tak payah pergi rumah Ustaz Hasan tu, lokek kopi gelas kecil je. Ini adat para jemaah sekalian. Ini perlu untuk kita faham. Zaman sekarang orang pergi belajar, balik ke tanah air, bukan ilmu yang mereka bawa, bukan berkat ilmu yang mereka bawa adat. Tak boleh. Salah para jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi kalau kita nak berdebat, kenapa saya keluarkan cerita ni? Cara ulama dulu berdebat, beginilah dia para jemaah sekalian. Mereka tidak menuding salah sana. Bahkan kalau kita lihat cara Imam Syafi'i rahimallahu taala, bila beliau berada di Mesir, beliau bila berada di mana? Di luar negeri Mesir, ya. Fatwa-fatwa, keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i tak sama. Sesuaikan dengan keadaan. Itu dia. Sesuaikan dengan keadaan. Kata para jemaah yang dirahmati Allah. Contoh lagi satu para jemaah sekalian. Kalau di Hadramaut, kita kalau menunaikan solat Jumaat, kita takkan nampak imam, khatib, Bilal dan jemaah yang datang untuk melaksanakan solat Jumaat, kita takkan nampak mereka memakai pakaian yang berwarna. Tak ada warna. Baik khatib, Bilal dan para jemaah semua, mereka semua menggunakan apa? Dari kepala sampai kaki semua putih pakaiannya. Ini boleh kita bawa ke Singapura. Sebab minta maaf para jemaah sekalian, sampai sekarang kita lihat kalau solat Jumaat, macam-macam color kita nampak baju-baju orang, macam-macam fashion lagi. Sebenarnya sunnahnya solat Jumaat itu, khatib, Bilal, jemaah semua pakai putih. Kadang-kadang imam sendiri pun pakai baju color-color. Ni macam mana ni? Kena belajar fikih, kena tahu. Minta maaf lah para jemaah sekalian, ini ada dekat dalam kitab fikih, tertulis dekat dalam kitab fikih. Boleh kita nak pergi sembahyang Jumaat pakai baju color-color kalau hari Jumaat itu adalah hari raya. Memang disunahkan. Kalau hari Jumaat tu hari raya, ya, nanti pergi sembahyang Jumaat pakai baju hari raya. Boleh, tak jadi masalah. Sunnah bahkan hukumnya. Tapi kalau hari Jumaat tu bukan hari raya, sunnah pakai putih. Itulah kadang-kadang, ya, kita nak kena sesuaikan keadaan, nak kena tahu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, diperjelaskan, ya, pendirian dengan raja dan amir dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Ini suatu kenyataan yang dilaksanakan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala. Saya rasa saya baca sikitlah ni para jemaah sekalian, ya. Apa dia pendirian Imam Nawawi dengan raja-raja dan amir, ya. Amir itu adalah ketua-ketua negara. Boleh jugalah, ya, dijelaskan demikian. Dalam hal amar ma'ruf, dalam hal menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa diperjelaskan, ya, lihat ni dekat dalam kitab ni dijelaskan apa. Sering kali beliau menemui raja dan amir memberi nasihat supaya berbuat baik kepada rakyat jelata,
mengingkari segala perbuatan mereka kepada orang yang tidak berdaya, tidak pernah merasa takut dan gentar bila berada di hadapan mereka. Jika tidak dibenarkan bertemu mereka, dia akan menulis kepada mereka, menyampaikan nasihat yang mesti disampaikan. Tengok, kata begini dia para alim ulama yang nak dikatakan dia seorang ulama. Tu dia. Ya, dia pergi jumpa pemimpin. Bukan dia nak nama pada jemaah, tak ada. Sebab apa? Dia menegakkan amar ma'ruf. Ya. Amar ma'ruf para jemaah sekalian. Dah dikasih tahu pun tak boleh juga. Ditulis surat dikasih tahu. Dah ditulis surat tak kasih tahu apa? Perlu ulama tu bangun untuk didik masyarakat. Ini cara yang betul. Kata. Jangan kita ikut cara yang salah. Tak boleh para jemaah sekalian. Ni nama dia amar ma'ruf. Kita perlu tegakkan amar ma'ruf. Tak boleh kita suka-suka hati. Dan di antara surat-surat yang ditulis di dalam tugas ini ialah sepucuk surat kepada Raja Al-Malik Az-Zahir Bibras yang menganjurkan kepadanya supaya berlaku adil kepada rakyat jelata dan menghapuskan cukai ke atas diri mereka. Di samping surat kepada Raja Bibras, ditulis juga surat-surat yang lain kepada orang-orang yang memimpin kerajaan. Lalu surat Raja Bibras itu dititipkan ke dalam surat Amir Badruddin Al-Khazandar Az-Zahiri, wakil kerajaan, dan kandungannya ialah seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh As-Sakhawi. Bagaimana kandungannya? Di sini dijelaskan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, saya rasa waktu pengajian kitab Maraqil Ubudiyah, waktu pengajian kitab Safinatun Najah yang beberapa hari yang lepas, ada kita jelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau para jemaah nak tahu, bolehlah rujuk ke dalam Facebook, tengok pengajian-pengajian kita, daripada hamba Allah Yahya An-Nawawi. Imam Zakaria Imam Yahya An-Nawawi. Masya-Allah, tengok dia tak jelaskan diri dia daripada seorang ulama yang alim. Tengok dia rendahkan diri, tawaduk. Sebab itu jadi orang ni tawaduk. Walaupun kita alim sekalipun, pandai sekalipun, saya cerita pada jemaah sekalian. Saya kalau mengajar gini lah, suka saya cerita pada jemaah sekalian. Sebab apa? Teringat pada jemaah sekalian. Sebab benda ni terjadi kepada diri saya. Dulu kan, waktu saya masih belajar dekat Hadramaut dulu, saya keluar dari Darul Mustafa, saya pergi Tarim. Saya pergi Pasar Tarim. Dari Darul Mustafa nak pergi Pasar Tarim, kalau kita naik teksi cuma 5 minit dia sampai, dekat. Dekat sebab Darul Mustafa di kawasan Aidit, ujung kawasan Tarim, tapi Pasar Tarim tu dekat tengah-tengah kota Tarim lah. Jadi kita pergi. Bila saya tengah beli barang para jemaah sekalian, tahu-tahu ada orang tua. Pakaian dia bukan pakaian ulama, pakaian orang tua. Faham dah lah para jemaah sekalian. Duduk dekat tepi kedai. Senang cakap macam duduk dekat tepi kedai Pasar Gilang lah. Gitulah, hawker center lah duduk. Jadi saya tengah beli barang ni dengan kawan saya ni, orang tua ni saya tak perasan, dia tengok saya atas bawah. Dah habis, dia pun panggil saya. Ya Jawi dia panggil. Jawi tu apa? Jawa sini. Jawa tu apa para jemaah sekalian? Orang-orang tua di Hadramaut, Malaysia, Indonesia, Singapura, ni semua dibilang Pulau Jawa. Kira semenanjung tanah Melayu lah, Nusantara lah gitu para jemaah sekalian. Saya pun datang jumpa dia lah. Labbaik, marhaba, saya kata dia. Adalah. Syuh, moya mak barit anak atsyan. Tengok tu, ada water cooler tu. Ambilkan aku air. Aku aus. Marhaba saya bilang. Saya pun ambil air, saya pun kasih dia. Bila saya kasih dia,
Dia bilang, "Syarab, engkau minum dulu." Saya bilang, tak. Awak minum dulu. Awak orang tua. Dia angguk, dia senyum. Lepas tu dia pun minum. Lepas tu dia kasih saya minum. Saya pun minum. Terus dia bilang, tahan, majlis nak. Fain rawah, dia bilang. Sini, duduk sini. Engkau nak pergi mana? Saya pun cakap dengan dia, saya nak beli barang lah. Lepas tu saya nak balik Darul Mustafa. Anta talib, dia bilang. Oh, engkau seorang pelajar. Dia bilang, ta'alam indal Umar bin Hafid, dia bilang dia. Engkau belajar dengan Habib Umar bin Hafid. Saya bilang, na'am. Dia bilang, anta minin, dia bilang. Engkau dari mana? Saya, dia bilang, ana min Singapura. Kek. Ana min Singapura. Wain hada Singapura? Saya bilang, saya dari Singapura. Mana ni Singapura? Saya bilang, Singapura garib Malaysia adalah. Kali dia diam kan. Fi wahid ismu Umar Al-Khatib, ta'rifu? Ada seorang who tufi fi Singapura, adalah. Kan maulid nak baitu mawjud nak, dia bilang, kau tahu tak orang nama Umar Al-Khatib adalah. Dia meninggal kat Singapura. Dia beranak kat sini. Rumah dia ada sini ni. Dia bilang, aku tahu rumah dia. Saya bilang, ayuh na'am. Gabalt. Lagait. Engkau jumpa dia? Pernah tak jumpa dia? Saya bilang, na'am. Kan umri sagir. Saya bilang, umur saya kecil. Tamam. Dia bilang, anta Arabiyah tak kuis. Engkau bahasa Arab engkau, aku berbual kau, bahasa Arab kau bagus. Saya bilang, la. Galil bahasa. Galil, dia bilang. Macam mana boleh sikit? Kamu dah lak fi tarim. Berapa lama engkau dah duduk tarim? Saya bilang, garib bila sanah. Dan nak dekat setahun. Taib. Taqra kitab Risalatul Jami'ah, Safinatul Najah. Dia bilang, baca tak kitab Risalatul Jami'ah, Safinatul Najah? Saya bilang, ya, baca adalah. Ahsan, barakallahu fiik, fatahullah alaik futuhal arifin. Dia bilang, Masya Allah, Allah berkatkan kau, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kau seperti Allah Ta'ala bukakan pintu hati orang-orang arifin. Lepas tu saya pun tanya dengan dia adalah, Habib, enta minin? Ana rajul adi majnun. Dia bilang, aku ni orang laki-laki biasa, orang tua biasa, orang gila, dia bilang. Dia ngaku dia gila macam sekalian. Tahu-tahu dia tanya dengan saya adalah, Tayyib, qultli anta tuqra al-risalah Safina. Tadi kau cakap engkau baca, engkau belajar kitab Safina, kau belajar kitab Risalah kan? Adalah. Naam. Tahu-tahu dia tanya saya apa tahu? Kam arkanus solah? Apa makna dia jemaah sekalian? Dia tanya, berapa rukun sembahyang? Ini orang tua yang duduk dekat kaki 5 tau. Saya pun terus bilang, Kif enta talib ilm, engkau seorang penuntut, seorang pelajar, tuqra Safina ma tahfaz. Engkau baca kitab Safinah, kau belajar kitab Safinatul Najah, tapi engkau tak hafal. Kif hadha? Macam mana ni? Saya lepas tu pun malu pada, ya Allah, kitab kecil ini dia tanya tak boleh jawab, malu, la ilaha illallah. Akhirnya apa? Saya pun bilang dengan dia, Habib, samihna Habib, ana labud arja' ladar. Habib, minta maaf, saya kena cepat-cepat balik Darul Mustafa. Nak ambil gambar boleh tak, Habib? Dia bilang, okey, boleh. Ambil gambar. Bila balik ke Darul Mustafa, saya pun tunjuklah, saya pun ceritalah hal ni dengan kawan-kawan saya. Salah satu daripada kawan-kawan saya tersebut, nama dia Habib Ahmad Jindan. Habib Ahmad Jindan ni adalah adiknya Habib Jindan yang selalu datang Singapura kalau ada hall di Masjid Ba'alawi. Apa kata Habib Ahmad Jindan? Saya tunjuk, Beb, anak ketemu orang ini, Beb. La haula wala quwata illa billah. Ustaz bilang, apa kata Habib Ahmad Jindan? San, ente ketemu dengan orang ini? Iya, Mat, anak ketemu dengan orang ini. Ente tahu tak orang ini? Kenapa? Orang ini dulu mengaji kitab
Minhajnya Imam Nawawi, kitab fikih terbesar itu, ya, 40 kali khatamnya. La ilaha illallah. Tengok para jemaah, tawaduknya ulama ni. Duduk kat tepi, kaki lima para jemaah sekalian, duduk dekat pasar. Inilah dia. Sebab itu Imam Nawawi tulis surat apa? Daripada hamba Allah Yahya An-Nawawi. Tengok dia punya tawaduk ni para jemaah sekalian. Hakadha. Biar orang nak cakap dia orang alim ke orang apa, tapi dia sendiri tak pernah ngaku diri dia alim. Macam Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia tak pernah ngaku diri dia sebagai khalifah, tapi dia bilang apa adalah ana Abdullah, katanya, aku adalah hamba Allah. Dia bilang, hakadha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan sikit para jemaah sekalian, ya, sikit baik kita teruskan. Ya, nak berhenti tak boleh pula, ya. La ilaha illallah. Daripada hamba Allah Yahya An-Nawawi, salam Allah, rahmatnya dan berkatnya kepada yang terutama pengetua segala para Amir Badruddin. Moga-moga Allah mengekalkan kebaikan bagi dirinya, memimpinnya untuk membuat kebaikan dan menyampai kepadanya segala kebaikan akhirat dan dunia sebagaimana yang dicita-citakan serta diberkatinya dalam segala hal ehwalnya. Amin. Allahumma amin. Ingatlah bahawa penduduk Syam pada tahun ini hidup dalam serba sempit dan lemah disebabkan kekurangan turun hujan dan naik harga barang-barang makanan. Barang-barang simpanan telah habis dan pepohon semuanya kering. Binatang-binatang ternakan pula mati dan seterusnya. Dan Tuan sudah mengerti bahawa sifat belas kasihan itu wajib diingatkan kepada pemerintah dan rakyat jelata. Dan nasihat kepada sekalian mereka itu adalah wajib untuk muslihat pemerintah dan muslihat rakyat jelata, kerana nasihat itu adalah sebahagian daripada yang wajib dalam agama. Sekarang kami orang yang berkhidmat kepada agama, yang suka menasihati sultan dan yang mencintainya, menulis surat ini untuk mengingatkan sultan supaya memberikan perhatian kepada hal ehwal rakyat dan membelasi mereka. Tiada bahaya apapun kepadanya, bahkan ia nasihat semata-mata dan rahmat yang sempurna serta peringatan kepada siapa yang mempunyai akal fikiran. Maka yang dikehendaki daripada Tuan Amir, moga-moga Allah membukakan hatinya supaya menyampaikan berita ini kepada Sultan. Moga-moga Allah mengekalkan segala kebaikan baginya dan menyerunya supaya berbelas kasihan kepada rakyat jelata dengan memberikan apa yang dapat membantu hidup mereka. Kelak balasannya akan ada disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mukhdarran wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Surah Al-Imran. Artinya, pada hari kiamat tiap-tiap diri akan memperolehi kebajikan dari apa yang dikerjakan dan kejahatan dari apa yang dilakukan. Dia ingin kalau boleh di antara kejahatannya dengan dirinya itu ada jarak yang jauh dari Tuhan mengingatkan kamu kewajipan terhadap dirinya. Dan surat yang dikirimkan oleh ulama kepada Tuan Amir adalah berupa amanah dan nasihat buat Sultan. Moga-moga Allah memuliakan para penyokongnya dan sekalian kaum muslimin di dunia dan akhirat. Maka wajiblah Tuan menyampaikan kepada Sultan, dan Tuan bertanggungjawab atas amanah ini. Tiada uzur buat Tuan untuk melewat-lewatkannya dan tiada alasan buat Tuan untuk menyia-nyiakannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana Tuan tetap disoal tentangnya pada hari tiada berguna harta dan anak penak, iaitu hari kiamat, dan pada hari setiap orang akan lari daripada saudara maranya, daripada ibu dan bapanya, dan daripada teman hidupnya, iaitu suami atau isteri, dan anak penaknya, iaitu pada hari kiamat. Masing-masing orang pada hari itu sibuk dengan urusannya sendiri.
Dan Tuan alhamdulillah memang suka kepada kerja-kerja kebaikan, selalu mengambil berat kepadanya dan segera mengerjakannya, dan perkara yang dikemukakan ini adalah dikira kebaikan yang penting dan ketaatan yang utama, dan Tuan memang ahli untuk meneruskannya kerana Allah Ta'ala menunjukimu untuk melakukannya, dan itu sebenarnya adalah kelebihan daripada Allah. Kami pun bimbang sekali jika perkara yang berlaku sekarang ini akan menjadi bertambah berat bila tidak ada siapa yang memberi belas kasihan kepada rakyat jelata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila ditipu oleh syaitan yang berkunjung, maka segera sedar akan diri mereka sehingga mereka mempunyai pemandangan. Firman Allah Ta'ala lagi, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan apa sahaja kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan semua orang yang merayu dalam surah ini menunggu buahnya, dan apa saja usaha yang Tuan lakukan nanti, Tuan akan mendapat balasannya di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana bunyi firman Allah Ta'ala, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bunyi surat Imam Nawawi kepada Raja Bibras menerusi amirnya atau wakil pemerintahnya Badruddin Al-Khazandar Az-Zahiri. Itu tadi surat-surat Imam Nawawi, para jemaah sekalian, ya. Salah satu pucuk surat Imam Nawawi yang Imam Nawawi tulis dan berikan kepada pemerintah. Baik, saya rasa saya nak kasih habis biografi Imam Nawawi ini, para jemaah sekalian, ya. Harap sabar sikitlah para jemaah sekalian, ya. Baik, karya-karya Imam Nawawi. Imam Nawawi banyak sekali menulis kitab. Di antaranya adalah syarah Imam Muslim, iaitu Imam Nawawi mensyarahkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga kitab Al-Irsyad, kitab At-Taqrib. Ketiga-tiganya adalah ilmu hadis. Kemudian Tahdzibul Asma' wal Lughat, Al-Manasik As-Sughra, Al-Manasik Al-Kubra, At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, Minhajut Talibin, Bustanul Arifin, Khulasatul Ahkam fi Muhimmat As-Sunan wal Qawaidil Islam, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Ini kitab ini, para jemaah, Raudatul Talibin ini merupakan salah satu kitab rujuk yang terbesar dalam cabang ilmu fikih daripada mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya. Dan diperjelaskan lagi kitab Syarah Al-Muhadzab. Syarah Al-Muhadzab ini juga, para jemaah sekalian, diperjelaskan Imam Nawawi rahimallahu ta'ala pada waktu beliau hidup, beliau hanya sampai dapat mensyarahkan kitab Muhadzab ini, ya, kitab Muhadzab ini pada bab zina sahaja, bab zina, ya, zina, hukum zina, para jemaah sekalian. Kemudian beliau wafat sebelum menyelesaikan kitabnya, dan kitab ini adalah di antara kitab-kitab rujukan yang terpenting dalam memperbandingkan dalil-dalil ilmu fiqh. Telah berkata Al-Hafidh Imam Ibn Kathir Ad-Dimashqi di dalam kitabnya At-Tarikh, bahawa jika Imam Nawawi dapat menyempurnakan semua syarah buku ini, niscaya ia akan menjadi kitab yang tiada tandingannya dengan yang lain, kerana dia telah menghalusinya dan memperbagusinya, telah memberikan banyak faedah dan kritikan yang berguna. Dia juga telah mengatur susunan ilmu fikih dari mazhab dan sebagainya. Begitu pula dengan ilmu hadis sebagaimana yang dikehendaki, dan dalam bahasa, iaitu penggunaan bahasa, dan banyak lagi hal-hal penting yang lain yang belum pernah saya lihat dalam buku fikih mana-mana pun yang lebih baik daripada ini. Ini adalah kalamnya penterjemah kitab ini, iaitu almarhum Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumin, para jemaah yang dirahmati Allah, ya.
Dan juga kitab Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin besok insya-Allah para jemaah sekalian, ya, kita akan membaca kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi besok insya-Allah jam 7.45 kita mula nanti insya-Allah. Kitab Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhisid Da'awat wal Adhkar, yang lebih terkenal dengan nama Al-Adhkar, kitab ini para jemaah sekalian, ya, dan lain-lain kitab lagi yang semuanya sangat banyak faedahnya dan manfaatnya kepada para pelajar. Terakhir para jemaah sekalian, wafat Imam Nawawi. Pada akhir hayatnya dia kembali ke tempat asalnya, iaitu kampung Nawa. Kemudian dia berziarah ke Baitul Maqdis dan Al-Khalil. Al-Khalil berarti apa para jemaah sekalian? Al-Khalil iaitu makam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang berada di Palestin para jemaah sekalian, ya. Kembali sekali lagi ke kampungnya Nawa, di mana ia jatuh sakit di pangkuan ayah bundanya. Dia meninggal dunia pada malam hari Rabu 25 Rajab tahun 676 Hijrah. Di sanalah dia dimakamkan dan kuburnya terkenal. Berita wafatnya sungguh menggemparkan seluruh negeri Damsyik, iaitu sekarang ini termasuk negeri Syria. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala iaitu merahmati Imam Nawawi dengan rahmatnya yang luas dan diberikan tempat tertinggi di dalam syurga. Amin Allahumma amin. Begitulah para jemaah sekalian, ya, sedikit sebanyak berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang biografi Imam Nawawi. Dan insya-Allah, ya, minggu depan kita akan baca muqaddimah, iaitu kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi ada menuliskan tentang pembukaan kitab Al-Adhkar, apa yang ditulis oleh Imam Nawawi. Minggu depan insya-Allah kita akan baca muqaddimahnya insya-Allah para jemaah sekalian, ya. Baiklah para jemaah sekalian, saya rasa cukup dah, ya. Kita dah mula 7.45, sekarang dah 8.45, 1 jam dah para jemaah sekalian, ya. Kita membaca kitab Al-Adhkar, mudah-mudahan ada barakahnya insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan rumah kita, cahayakan rumah kita dengan berkat kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأذكياء لما نحصى بخيره وكل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صعب مصابي الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وعن كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي الصحب والحمد للإله في البدء والثناء. آمين.
Sekian, terima kasih para jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.